World Economic Forum WEF di Davos, Switzerland membuka tirai tak kala dunia berdepan cabaran yang tidak pernah disaksikan. Isu perang, pasca pandemik, gangguan rantaian bekalan dan isu alam sekitar jadi tumpuan dengan hasil yang didamba membina kembali kepercayaan dunia. Kita bersama editor niaga awal ini Najib Arif di Davos. Di kawasan pergunungan Davos ini, puncak kedua tertinggi di Eropah ini kerap mencipta sejarah tersendiri. Setiap Januari, setiap tahun, berlangsungnya World Economic Forum WEF 2 tahun direhatkan akibat pandemik COVID-19. Kali ini kembali ke Davos, namun sejarah tersendiri juga dicipta di sini, iaitu sepatutnya dilaksanakan pada Januari pada musim sejuk, bersalji biasanya di belakang ini, tapi kali ini dibuat pada bulan Mei tanpa sebarang salji dan sebagainya disebabkan oleh penularan Omicron. Dan di puncak cazab ini, di belakang sana juga adalah Jacob's Horn, dan ini adalah bagaimana segala naratif yang kita pelajari 2 tahun yang sudah, termasuk reality check disebabkan oleh pandemik COVID-19, dibawa ke sini oleh pemimpin dunia dan juga civil society juga untuk membincangkan. Itu juga kita melihat bagaimanakah untuk membina kepercayaan. Tema yang diangkat pada kali ini, History at a Turning Point, Government Policies and Business Strategies, akan menjadi tumpuan di Davos pada kali ini. Kita bawakan tetamu kita untuk membincangkan bagaimanakah naratif Malaysia juga akan dicantumkan dan dibawa segala idea penyelesaian, bukan sahaja perbincangan di sini, dibawa ke peringkat domestik dan sebagainya. Saya nak bersama dengan saudara Amir Farid, iaitu Ketua Strategi Kumpulan KRA yang bersama pada ketika ini. Terbangkan juga ke sini, saudara Amir. Davos kali ini mencipta sejarah tersendiri. Temanya juga adalah History at a Turning Point. Ini adalah untuk obvious reason. Perang di Ukraine, pandemik COVID-19 yang masih lagi belum berakhir, mahu pindah ke endemik dan sebagainya. Bagaimana pertama sekali untuk kita melihat salah satu pilar yang kita akan memberikan tumpuan, membina kepercayaan. Tidak mudah dalam keadaan perang pada ketika ini, dalam keadaan ekonomi masing-masing mahu pulih akibat pandemik COVID-19. Bagaimana ini boleh menjadi tumpuan yang boleh disatukan di WEF? Terima kasih saudara Najib. Benar, kita berada di dalam krisis ya di peringkat global ini, sebaik saja walaupun dari segi pandemik dunia sudah beralih ke arah endemik, namun demikian pelbagai krisis-krisis lain, contohnya seperti yang Najib sendiri katakan tadi, perang di Ukraine, krisis inflasi, harga yang mencanak naik, disruption atau gangguan kepada rantaian bekalan dunia. Jadi ini adalah momen ya yang begitu penting kerana pemimpin-pemimpin dunia dari segi pemimpin politik, pemimpin-pemimpin perniagaan, pemimpin-pemimpin masyarakat sivil atau NGO, ahli-ahli akademik, ahli-ahli ekonomi berkumpul di sini di Davos bermula 22 hari bulan hingga 26 untuk membincangkan langkah-langkah seterusnya. Dunia kini memerlukan kepimpinan yang jelas untuk membawa dunia keluar dari konflik-konflik yang kita hadapi, baik dari konflik krisis kesihatan, krisis ekonomi maupun krisis-krisis lain yang bakal muncul dari sudut geopolitik misalnya. Jadi penting untuk membina keyakinan melalui dialog. Inilah perkara yang sering ditekankan di dalam forum ekonomi dunia ini. Tidak ada masalah yang tidak boleh diselesaikan dengan dialog. Tetapi dialog itu harus dilakukan secara terbuka, mengambil kira pandangan setiap sudut, baik dari segi kerajaan maupun di luar kerajaan, dengan mencari penyelesaian-penyelesaian yang bukan sahaja untuk jangka masa pendek. Tapi kita memerlukan pemulihan dari krisis-krisis ini, terutamanya dari pandemik, yang memerlukan perancangan yang jitu dan rapi dari segi jangka masa sederhana dan juga jangka masa panjang. Inilah setelah 2 tahun tidak bersidang, jadi Forum Ekonomi Dunia kali ini harus menumpukan kepada isu-isu begini, termasuk isu kelestarian yang menjadi topik hangat perbincangan di kebanyakan forum-forum selepas pandemik ini. Mungkin kalau kita melihat kepada negara ataupun pasukan yang menyertai WEF ini, termasuk pasukan Malaysia sendiri, ada naratif sendiri yang dibawakan ke sini yang mahu dicanangkan dan juga disampaikan kepada semua peserta di sini. Banyak naratif ini perlu disatukan, mencari solusi dan sebagainya, tidak hanya berbentuk retorik mungkin di sini kalau kita dengarkan topik-topik yang besar disebutkan tadi. Bagaimana untuk kita menjamin, setidaknya di peringkat Malaysia sendiri,
ada perkara yang kita pelajari yang kita bawa ke Malaysia untuk mengatasinya, kerana pada akhirnya cabaran ini cabaran bersifat global, pandemik dan sebagainya, dan juga kesan rantaian bekalan dan sebagainya. Bagaimana ini harus dan boleh kita bawa ke Malaysia? Betul. Malaysia harus melihat bagaimana untuk menguatkan posisi Malaysia dalam era pemulihan ini pasca pandemik, mengambil kira cabaran-cabaran global yang begitu besar. Malaysia perlu melihat sebagai Malaysia itu satu ekonomi terbuka, ekonomi perdagangan. Jadi perkara-perkara yang berlaku, konflik-konflik yang berlaku di Eropah, benua Eropah ini, misalnya perang di Ukraine dan juga kesan lockdown yang berpanjangan di China dengan zero COVID strategi yang diamalkan di China, menyebabkan lockdown yang berpanjangan di tempat-tempat seperti Shanghai yang merupakan pelabuhan terbesar di antara pelabuhan utama dan terbesar di dunia ini, mengganggu rantaian bekalan ekonomi. Jadi Malaysia harus membawa bukan sahaja suara Malaysia dalam era pemulihan ini, tetapi juga bagaimana Asia Tenggara sendiri, Southeast Asia itu, negara-negara ASEAN harus memastikan bahawa mereka berada di dalam kedudukan yang strategik. Kedudukan yang strategik saya maksudkan di sini di dalam bekalan ekonomi global itu. Kita harus memastikan bahawa harus ada resilience dalam berhadapan konflik yang seterusnya. Dan di dalam kita melihat juga pada trend-trend, Malaysia harus melihat kepada pola-pola atau trend yang baru di dalam ekonomi yang berlaku di seluruh dunia. Contohnya disruption dari segi digital economy. Jadi kita harus pelajari bagaimana negara-negara lain berhadapan dengan masalah yang sama. Contohnya future of work. Bagaimana bekerja setelah pandemik ini, bagaimana perniagaan-perniagaan ada yang menerapkan contohnya flexible hours, working from home, bekerja di rumah secara atas talian dan sebagainya. Malaysia harus bersedia untuk menerapkan beberapa perkara yang telah diterapkan di negara-negara luar dan mempelajari the best practices supaya kita tidak ketinggalan di dalam era persaingan digital economy pada hari ini. Okey. Ada banyak perkara yang boleh kita bincangkan bersama dengan saudara Amir, tapi kita simpan dulu kerana kita akan bersama dengan saudara Amir sehingga Khamis depan, insya-Allah, sehingga habisnya WEF di Davos ini. Antara yang menarik saya kira kalau tumpuannya di WEF ini adalah sudah pasti tumpuan kepada isu perang di Ukraine. Di sepanjang jalan di hadapan Dewan Kongres tersebut, dua house yang disediakan yang menjadi tumpuan, iaitu satu sudah pasti adalah House of Ukraine, kedua house ataupun kawasan yang biasanya digunakan oleh Rusia sebagai rumah mereka, house mereka, booth mereka, kali ini tanpa kehadiran mereka dijadikan sebagai Russia War Crime House. Ini mesej yang mereka bawakan. Kedua-duanya bagaimanakah pertembungan ini akan disatukan dengan salah satu pilar, iaitu membina kepercayaan di WEF Davos ini. Astro Awani akan terus membawakan perkembangan terkini dari masa ke masa. Esok insya-Allah kita akan mulakan WEF secara rasmi dengan persidangan-persidangan yang kami akan bawakan di Astro Awani dan juga astroawani.com. Sekian saja, saya Najib Arif, kembali ke studio.